wala yu'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Suatu ketika dahulu, Imam Malik diminta oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk datang ke istana untuk mengajar hadis kepadanya. Namun Imam Malik tidak hanya menolak, malah meminta agar Khalifah yang datang sendiri ke masjid seperti orang lain untuk belajar. Akhirnya, beliau meskipun seorang Khalifah tetap sanggup pergi kepada Imam Malik untuk belajar. Maka, beliau setuju untuk belajar bersama orang ramai. Imam Malik memberi pesanan buat beliau. Jika tuan lambat, tuan tidak perlu duduk di hadapan mereka yang datang lebih awal daripada tuan. Khalifah pun tiba ke majlis ilmu Imam Malik dengan membawa kerusi yang mewah yang biasa Khalifah duduk. Perbuatan Khalifah itu mengganggu pelajar-pelajar lain kerana mereka semua duduk di atas lantai saja. Lalu Imam Malik berkata, para pencetak ilmu sangat menghargai ilmu. Tidak seorang pun dapat duduk lebih tinggi daripada ilmu. Mendengar sindiran itu, Khalifah pun turun daripada kerusi dan duduk di lantai bersama peserta yang lain. Imam Malik tidak membezakan Khalifah dan para pelajar lain kerana mereka semua mempunyai darjat yang sama di saat menjadi penuntut ilmu. Tiada yang lebih tinggi daripada ilmu tersebut. Seandainya ingin belajar, keluarlah rumahmu dan tempuh jalan seandainya mencari sang guru. Ilmu tidak mendatang, ilmu juga tidak bergolek masuk ke dalam hati tanpa kita gerak. Begitu juga ilmu tidak disuap, tetapi kita sendiri yang perlu usaha menangkapnya. Nilai sebuah ilmu lebih mahal daripada permata yang dicari. Ilmu tidak mampu dimiliki tanpa sebarang kesusahan. Sesuatu yang luhur tidak dapat tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Kisah tadi mengajarkan kita bagaimana adab sebetulnya dalam menimba ilmu. Walaupun sang khalifah yang menyuruh Imam Malik datang ke istana untuk mengajar, Imam Malik bertegas bahawa ilmu itu perlu didatangi, tidak kira sama ada khalifah maupun rakyat biasa. Nilai ilmu itu lebih tinggi daripada sebuah pangkat atau jawatan. Cuma kita perhatikan kisah ulama dahulu yang sanggup berjalan berbatu demi menimba ilmu, sekalipun demi satu riwayat hadis. Imam Al-Bukhari menyatakan Jabir ibni Abdullah pergi menempuh perjalanan selama 1 bulan menemui Abdullah ibnu Anis hanya demi mendapatkan satu riwayat hadis. Manakala Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana keadaan Imam Syafi'i sewaktu mencari ilmu. Lalu beliau menjawab, beliau mencari ilmu ini bagai ibu yang sedang mencari anaknya yang hilang. Namun zaman ini sudah berbalik. Kita dapat perhatikan ramai anak murid sudah tidak menjaga adab bersama gurunya. Mereka sudah tentu tidak tahu akan nilai sebuah ilmu. Seperti guru pula yang berusaha payah mengajar kepada anak muridnya. Anak muridnya hanya bersenang lenang membuka mulut tunggu disuap. Daripada itu, amatlah penting untuk kita menjaga beradab semasa menuntut ilmu. Kemudian ilmu amat perlu dimartabatkan sehingga akhir hayat dan ilmu mestilah dicari sehingga mati. Contohnya, pelajar, kita sebagai pelajar mestilah menjaga adab dalam menuntut ilmu dengan menghadiri kuliah lebih awal dan mendengar setiap apa yang dikatakan mestilah dengar dengan teliti. Secara umumnya, menuntut ilmu amatlah penting dan perlu untuk kita menjaga adabnya di mana jua berada. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadi, di sini kita lihat betapa besarnya ganjaran orang yang menuntut ilmu sehingga Allah mampu untuk beri dia syurga, dan jihad dalam menuntut ilmu adalah lebih baik daripada segalanya. Dan saya akhiri tazkirah ini dengan ucapan selamat berbuka puasa, teruskan amalan untuk mengejar Lailatul Qadar dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih.